Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Umifo. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah hari ini dengan nafas lagi Allah bagi lagi pinjam nafas pada kita hari ini. So masih lagi kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Kan ada yang tak sihat hari ni, umur doakan semoga cepat sembuh, cepat sembuh, dapat ubat insya-Allah, dapat ayalah setiap penyakit kan ada ubat. So kita cari penawar insya-Allah. Jangan lupa perbanyakkan tasbih, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu taala, sebab semua penyakit dari Allah Subhanahu taala. Bila kita ingat Allah Subhanahu taala, so Allah akan ingat kita. Allah Ta'ala ni ada pada prasangka hamba kita. Pada prasangka hambanya. Kalau kita ingat Allah tu dekat, Allah akan dekat. Kita ingat Allah tu jauh, kita rasa macam Allah tu jauh, Allah tu jauh. So, yang paling untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala, tak lain tak bukan ialah kita perbanyakkan zikir. Apa makna zikir? Zikir itu ialah mengingat. Zikir itu ialah zikir itu ingat Allah. Nanti kita sebut nama Allah, kita zikir, kita ingat Allah. So, bila kita semakin maksudnya kita semakin mendekati Allah Subhanahu Taala. Sebenarnya Allah dekat dengan kita. Bila Allah dekat dengan kita, berarti apanya? Berarti hati kita lapang. Semangat pagi Nur Adibah. Kan? So, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. So, itulah jalan-jalan ketenangan, jalan-jalan kita dapat ketenangan hatilah. Orang cari kat ni mana ubat nak tenang, macam mana nak tenangkan hati, macam mana nak lapangkan dada, dengan perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Amir Hasni, bila nak makan nasi minyak ni, jangan lupa jemput Makcik Fuziah, kan. Bazi Aziz, semangat pagi semua insya-Allah. So apa tajuk Umi Fu hari ini ialah kasih sayang dan rahmat Allah yang amat sangat luas. Ya, rahmat Allah sangat luas, tak terbilang, tak terucap syukur kita. Sebagai hamba ni memang selalu lepas pandang nak ucap syukur kepada Allah Subhanahu taala. Sedangkan celik je mata kita dah menerima rahmat Allah Subhanahu taala, dan rahmat Allah sangat luas. Dia bukan terbatas pada fikiran kita. Kadang-kadang tak terfikir, ya Allah, kan banyaknya rahmat Allah kepada kita Subhanahu taala, sayangnya Allah kepada kita, maha baik Allahnya kepada kita insya-Allah. So dalam Umi pun nak baca hadis hari ini daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahawasanya terdapat beberapa orang dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berkata kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diriwayat Bukhari, Bukhari dan Muslim. Apa maksud hadis ni? Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka bersolat sebagaimana kami bersolat. Orang kaya ni. Mereka bersolat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada orang yang makruf adalah sedekah. Mencegah perkara yang mungkar adalah sedekah. Dan pahala mendatangi isteri kamu yang dijima adalah sedekah. Banyak pahala sedekah sebenarnya. Jadi sahabat ni tak puas hatilah, kan. Mawar merah. Okey. Ya. Jadi pahala sedekah ni sebenarnya sangat banyak. Jadi sahabat ni protes, tak puas hati, sebab dia kata untunglah jadi orang kaya. Orang kaya ni dah dia pun kita solat, dia orang solat juga, kita puasa, dia orang solat. Dia puasa, dia pun orang puasa juga. Tapi dia pun kami ni miskin, contoh macam itulah, susah kan, tak ada harta. Dia orang boleh harta, dia pun boleh banyak, dia orang boleh sedekah yang banyak. Jadi tentulah pahala dia lebih daripada
kami ni. Jadi para sahabat tu kata. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan begitu menyenangkan. Maksudnya dia kata, bukankah Rasulullah kata, bukankah Allah menjadikan kamu untuk jalan bersedekah. Jadi jalan-jalan bersedekah tu banyak ya. Kawi jalan-jalan bersedekah tu banyak. Ya mawar. Rasulullah SAW bersabda, sebab jalan sedekah ni apa lagi selain daripada kita sedekah harta benda. Rasulullah kata bertasbih, kita setiap tasbih tu adalah sedekah. Kita sebut subhanallah tu sedekah. Setiap takbir tu adalah sedekah, setiap tahmid tu sedekah, setiap tahlil tu sedekah. Kita sebut la ilaha illallah tu sedekah namanya. Yang kita tak tahu kan, itu adalah dinilai sebagai pahala sedekah. Dan menyuruh kepada orang buat makruf, menyuruh kepada yang makruf yang adalah sedekah. Menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah. Mencegah perkara yang mungkar adalah sedekah. Kita cegah perkara-perkara yang mungkar, tu sedekah. Jadi pada yang mendatangi isteri, maksudnya mendatangi isteri, yakni jima pun sedekah. Jadi cabang-cabang untuk bersedekah sangatlah banyak. Jadi tidak terhadlah kepada orang yang banyak harta, orang kaya saja. Jadi Allah tu maha adil, maha baik kan. Jadi kalau orang kaya, kita tengok pula macam mana. Orang kaya dia ada harta yang banyak, belum tentu dia dah dapat sedekah yang banyak lagi. Betul? Sebab ujian dia pun ada di situ. Sebab dia nanti akan didatangi syaitan kedekut nama dia. Dia kedekut tu dia akan rasa lagi tak cukup, duit dia lagi tak cukup. Kalau dulu biasa sebelum kaya, RM100 tu biasa je sedekah. Tapi bila dah kaya, nak ulur RM10 pun rasa ya Allah nanti kan. Itu cabaran, itu ujian untuk orang yang susah. Sebenarnya susah untuk menghadapi hujan senang ni daripada menghadapi hujan susah. Jadi kita orang yang kata macam kita dah tak ada ni, ada peluang bersedekah. Jadi kita tasbih, tahmid kan, semua tu adalah pahala sedekah. Kita cegah daripada perkara yang mungkar, itu sedekah. Kita ajak orang perkara yang makruf, itu sedekah sebenarnya. Kan? Jadi jangan risau. Jangan risau pasal kita ni, aku ni susah, macam mana nak sedekah. Jadi kita buat apa yang kita mampu. Jadi untuk kebajikan, so jangan tunggu nanti hari ni kita nak tunggu kita kaya baru kita nak sedekah. So sedekah sampai jadi kaya ya sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dengan sedekah sedikit tapi dengan keikhlasan hati kita, so daripada itu Allah datangi keberkatan dan Allah akan permudahkan laluan kita insya-Allah. So tak mustahil. Jadi hari ni jangan rasa kalau kita hari ni Allah takdirkan kita dalam keadaan, kadang-kadang orang susah ni, orang kata kita yang susah ni bukan tak berusaha, bukan rasa malas. Kadang-kadang bila orang tu bila ada data dia dah salah faham pula, dia kata malas kerja, itu ujian buat dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang Umi tengok kalau bila duduk bersama-sama, rasa macam orang susah ni lagi dia berusaha keras sebenarnya, tapi belum, Allah sahaja yang tak buka jalan, dan itu adalah ujian buat dia, dan kesabaran tu adalah satu nilai yang tinggi buat dia. Jadi masing-masing adalah bahagian. Kadang-kadang orang tu tak payah susah pun, kalau dia sedar-sedar dia dah jadi kaya. Betul? Ibu ayah dia, mungkin orang-orang yang berharta semua, dia dah sedar dia jadi kaya, dia tak payah usaha banyak. Itu ujian juga buat dia. Sebab hari ni kita kaya ke miskin ke, semua nak jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana dia kalau kat dunia ni selalu orang pilih orang yang ada nama, orang ada harta. Selalu itu adalah indah di mata manusia. Kan? Jadi indah di mata manusia. Tapi di sisi Allah bukan begitu. Jadi sahabat-sahabat, sebab kaya miskin itu adalah semua hak Allah. Allah yang nak bagi, Allah boleh bagi sekejap mata je. Sekelip mata je Allah boleh bagi, sebab Allah nak tarik pun sekelip mata. Itu hak Allah. Kaya miskin itu adalah hak Allah. Allah yang miskin Allah boleh bagi kaya, yang kaya Allah boleh bagi susah.
Allah bagi. Jadi itu adalah hak Allah dan itu adalah ujian. Yang penting Allah nak tengok bila kau miskin, kau susah, engkau nak cari siapa? Engkau nak ingat siapa? Engkau nak bersabar ke tak? Engkau nak redha tak apa aku bagi? Itu adalah ujian kita untuk nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Sebagai hamba kita nak redha tak apa Allah bagi kepada kita. Jadi orang kaya, orang Allah bagi uji kaya, pun sama, tapi ujian ni lagi besar sebenarnya. Dia nak menempuh sebab orang kaya, orang yang banyak harta, orang ni kalau dia tak berusaha untuk rendahkan diri pada Allah Subhanahu Taala, satu benda yang sangat sukar sebenarnya. Dia dah ada semua benda dah. Dia nak merendah diri kepada Allah Subhanahu Taala tu sangat sukar. Tapi kalau dia berjaya, dia adalah yang hebat. Dia Kamil Makrazi, Nur Ilahi, semangat pagi. Terima kasih live bersama Fufo. Jangan lupa like and share bersama supaya sahabat-sahabat lain juga dapat orang kata tengah tercari-cari, so dapat sikit ilmu ni. Sebabnya ilmu ni bukan kalau Umi bercerita, katalah Umi bercerita 3 jam, bukan 3 jam tu semua yang kita dapat. Mungkin ada satu-satu yang kita boleh bawa dan kita boleh amalkan. Kadang bukan benda yang kita cerita ni bukan benda yang kita tak tahu. Kita dah tahu dah kan. Kita dah tahu dah cabaran orang kaya, orang miskin semua kita dah tahu dah kan. Kita dah tahu dah pahala sedekah ni macam mana. Tapi kita ingatkan diri kita balik supaya kita remind. Sebab diri kita ni, manusia ni mudah lupa. Sebab kita kena, sebab tu Allah perintah kita menasihati. Mudah-mudahan ini juga jadi pahala sedekah. Jadi pahala sedekah. Niatkan. Mudah-mudahan apa yang buat ni akan kembali pahala dia. Pahala itu akan mengalir kepada ibu bapa. Bapa Umi insya-Allah. Itulah nanti hadis Rasulullah SAW ni yang riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ulas sikit ni keistimewaan hadis ni. Imam Ibnu Daqiq menyebut dalam syarah hadis 40 ni, hadis ini menerangkan keutamaan tasbih dan semua macam zikir. Semua macam zikir, amal makruf, nahi mungkar, meniatkan hati kerana Allah dalam melaksanakan perkara mubah. Hadis ini juga menunjukkan dibolehkan seorang itu bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya kepada orang yang berilmu bila mengetahui bahawa orang yang ditanya itu menunjukkan sikap senang terhadap permasalahan dan ditanyakan dan tidak dilakukan dengan cara yang buruk oleh orang yang berilmu menerangkan kepada yang tidak diketahuinya. Jadi itulah kita kalau dalam diri kita tak tahu, boleh kita tanya, dan kita tanya tempat orang yang berilmu insya-Allah. Dan orang yang berilmu pula dia gunakan ilmu dia tu, ilmu yang Allah bagi pada tu untuk terangkan kepada orang lain dengan cara yang senang hati. Macam tu lah orang tanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah macam mana kami Rasulullah kan. Untungnya orang macam tu lah, ibarat kalau kita ni cakap kita macam tu, untung jadi orang kaya, lebih lah dia orang kan. Dia orang boleh buat ni lagi, sedekah lagi, harta boleh banyak. Bukan mudah jadi orang kaya sebenarnya. Kalau menjadi orang kaya ni nak keluarkan harta dia lagi berat, tapi kalau dia dapat lawan tu dia jadi hebat insya-Allah. So jadilah orang kaya yang hebat, yang ni bukan kata sebab Allah memang akan pandang hamba dia bukan dari segi pangkat dia, darjat dia, kaya dia, miskin dia, tak pandang apa-apa pun. Allah pandang hati, sekeping hati yang kita ada, hati manusia ni yang redha kepada Allah Subhanahu Taala, yang sentiasa merendah diri pada Allah Taala, hati yang bersih. Allah nak tu. Jadi kita buat perkara-perkara, jangan rasa macam aku tak, yalah aku sedekah lagi, tunggu aku kaya nanti baru aku sedekah. So sekarang ni kita buat apa? Jadi kita buat apa yang kita mampu sebenarnya. Bila kita buat apa yang kita mampu, dan hari kita perbanyakkan zikir kita, perbanyakkan tasbih kita, tahmid kita. Jadi itulah antara sedekah kita, sedekah kita yang Nabi dah kata. Jadi masa jawapan Nabi tu gembiralah para sahabat, kata, oh macam tu kami pun ada peluang jugalah. Bukan orang kaya je yang ada peluang untuk dapat pahala ni. Maksudnya nak dapat kita semua, sebab dia orang dah faham
untuk dia faham apa itu syurga, apa macam mana kan kelebihan dan syurga, dan syurga tu macam mana nikmat-nikmat di syurga. Jadi masing-masing berlumba lah untuk dapat nikmat di syurga ni. Jadi kalau orang kaya di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi seperti Osman bin Auf kan, Saidina Abu Bakar, apa semua berlumba-lumba habiskan harta dia. Maksudnya untuk infakkan harta dia untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat apa? Untuk dapat ganjaran di akhirat kelak, sebab mereka tahu macam mana pahala. Jadi hari ni kita kata di dunia ni, contoh di dunia kita kata di dunia ni, okey, kalau kita kata rumah, rumah ke atau kereta ke, rumah lah senang. Ada rumah biasa, rumah kampung, ada rumah teres, ada rumah yang mewah, ada rumah macam tu kan. Tapi bagaimana untuk mendapatkan? Bukan semua orang dapat. Jadi apa yang nak cakap, masing-masing ada benda ni, ada kena fight dulu, kena berlumba-lumba. Untuk maksudnya kalau nak dapat sesuatu pun kena usaha. Kalau nak kumpul, nak rumah mewah ke, nak apa, kena usaha dulu, kerja keras untuk dapatkan. Tapi macam tu lah kita nak dapat syurga. Apatah lagi syurga ni nilai dia tak ternilai. Jadi orang kata sampai tak terbaik, tak boleh nak bayang dengan mata dan akal fikiran kita punya nikmatnya. Kita cuma percaya ini, kita dapat tahu, kita yakin, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul. So, apa yang Rasul sampai kepada kita, macam Allah, apa yang Nabi cerita kat kita, apa yang Al-Quran dah terangkan mengenai nikmat-nikmat dalam syurga tu, kita percayalah, yakin. Jadi kita kena berusaha, dia semua kena bermujahadah, kena berlumba-lumba untuk mendapatkannya, berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Jadi sebab urut dalam hadis ini berkaitan dengan hadis kursi yang sebelumnya, bahawa beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW dan mereka ini adalah orang fakir. Ini diterangkan balik tadi, orang fakir yang bertanya kepada Nabi tadi. Kita ulang balik. Wahai Rasulullah, orang kaya yang telah membawa banyak pahala, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi cerita yang tadi tu. So, jadi apa yang kita dapat dalam tadi ni, yang ada pengajaran daripada hadis tadi. So, pertama adalah sahabat berlumba-lumba melakukan amalan kebajikan. Ini yang terang tadi ya. Sahabat berlumba-lumba melakukan amal kebajikan. Inilah generasi awal yang mempunyai kelebihan berbanding dengan yang lain. Mereka bertanya tentang golongan ahli dutur, iaitu orang yang mempunyai harta banyak dan atau kaya, mampu bersedekah, sedangkan mereka miskin dan tidak mampu. Kemudian baginda Rasulullah menjawab yang menyenangkan semua pihak, termasuk golongan fakir yang tidak berada. Yang ketiga ni, segala bentuk ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala itu adalah sedekah. Jadi ucapan-ucapan kita yang baik-baik, kita tu, jadi hari ni kita kena latih mulut kita. Jangan kalau jatuh barang pucut. Itu selalulah kan. So kita jangan, kita cuba latih diri kita ni dari awal lagi. Sebab bila kita ingat dia, latih diri kita, sebut perkataan yang baik. Subhanallah, Masya Allah. So kena bermain-main di mulut itu. Sebab bila kita sebut tu, itu adalah pahala sedekah. Hari ni kita rasa macam tak ada benda. Tapi bila kita pulang di sana di akhirat tu, yang balik kita menyesal tu. Ya Allah, kenapa aku tak sebut banyak Subhanallah? Ya Allah, kenapa aku tak sebut banyak Alhamdulillah? Kan? Sebab kita kurang mendalami arti makna-makna perkataan ni. Sebab tu kita tak sebut perkataan yang tak berfaedah. Kenapa? Sebab kita tak faham. Jadi bila kita faham hari ni, sama-samalah kita cubakan Subhanallah tu di mulut, Masya Allah di mulut. So supaya kita latih. Benda ni latihan. Dia bukan nak terus terjadi macam tu saja. Bila kita latihan sebut selalu Subhanallah, 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 so akan jadi. Hari ni Subhanallah wa bihamdih tu satu perkataan yang sangat mudah kita sebut. Tak mengeluarkan air liur pun, apa benda macam sangat mudah, ringan disebut, tapi sangat berat di timbangan. Kita tahu tu, tapi kalau kita tak latih, tak jadi juga. Kan? Tak jadi juga.
Ya mawar merah. Alhamdulillah. Ya sayangnya Allah. Sayangnya Allah pada hambanya. Ya, memang Allah memang sangat sayang. Tapi kalau kita tak tahu, kita rasa macam tak ada benda. Jadi itu salah kita. Dosa kalau kita kata sebab Allah sangat sayang pada kita. Setiap hari bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan tanam dalam-dalam. Apa maksud tu? Dengan nama Allah yang amat pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ibu dia kata okey, ibu sayang anak. Ibu sayang anak ibu. Kan? Ibu sayang anak ibu. Maksudnya apa tu? Kita pun rasa berbunga hati kan ibu sayang kita. Macam tu. Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Allah memang pengasih penyayang. Allah sayang kita sebagai hamba dia. Tengoklah macam mana kasih sayang hamba dia kan. So dia mencipta kita, lepas tu dia dikurniakan rezeki, dia perintahkan apa yang matahari, buat makanan, apa tu tumbuh-tumbuhan, apa semua dalam perintah Allah Subhanahu Taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu Taala semuanya untuk sediakan makanan untuk manusia kan. Matahari pancarkan untuk bagi manusia semualah apa-apa perkara-perkara yang Allah ni semua faedah dia dapat kat manusia. Betapa Allah sayangnya pada manusia ni. Tapi hamba yang kita yang sebagai hamba yang selalu lupa bersyukur. Kadang-kadang makan pun lupa nak ucap alhamdulillah. Nak tunggu kenyang baru nak kata alhamdulillah. Betapalah kita ni kan sangat teruk kita ni. Jadi kita sama-samalah kita perbaiki diri kita supaya selalu syukur pada syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat yang sangat tak ternilai. Jadi sebagai kita hamba, apa lagi kita nak buat ni? Kita nak jadi hari ni kalau dululah mungkin 20 tahun dulu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab mak suruh, sebab ayah suruh, sebab kita takut api neraka. Tapi hari ni cubalah sahabat-sahabat kita yang dah 40-an dan 40-an yang muda-muda, kalau Allah dah ingat tu lagi bagus, sebab kita cubalah kita beribadah kepada Allah sebab kita sebagai tanda melahirkan kita ni sebagai sifat hamba kita, sebagai menukatkan syukur kita kepada Allah SWT. Aku solat ni kan, kalau Allah tak wajibkan aku, tapi aku nak buat juga. Itu sebab kita buat yang sunat. Sebab Allah tak wajib kita buat sunat. Allah tak wajib kita buat solat duha. Allah tak wajib, tapi kita buat juga. Kenapa? Sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai nak bukti bahawa aku cinta kamu ya Allah. Aku kasih padamu ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah. Aku nak minta ampun kat kamu ya Allah. Aku ni macam tu, kita selalu lahirkan sifat hamba kita kepada Allah Subhanahu Taala. Supaya kita jadi semakin hari semakin menentu. Walaupun Allah nanti Allah bagi rezeki kita macam mana, Allah naikkan apa darjat kita. Apa pun kita tetap merasakan diri kita hamba. Tetap merasakan diri kita hina. Kita nak kita jadi hamba yang hina. Jadi alangkah ruginya kalau kita ni yang hamba, yang Allah yang cipta kita, yang Allah yang semua Allah beri, semuanya hak Allah, tapi tiba-tiba kita rasa bongkak, kita rasa sombong, kita rasa semua kita punya, harta kita yang ada kita punya, kita tak rasa apa yang itu yang Allah sedang memerhati kita. Alangkah ruginya. Nanti balik kita akan rasa menyesal. Kita tak nak hari ni sahabat-sahabat Mifu sama jaga. Bukan sahabat sebelum sama kita ingat-ingat diri kita. Kita janganlah nanti kita pulang dalam keadaan yang kita sesal. Jadi gunalah setiap masa, setiap detik yang Allah bagi ni, kita rebut banyak peluang yang ada. Jadi hari ini kita baca tentang hadis yang kata kalau tak semestinya orang kaya yang banyak harta yang boleh bersedekah, kita yang tak ada apa yang orang kata sederhana ala kadar makan. Jadi kita cuba kita sedekahlah tapi yang mana kita mampu so kita bersedekahlah yang mana mampu, tapi banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu. Itu adalah pahala sedekah. Jadi kita baca ini adalah pahala sedekah. Jadi subhanallah tu semalam Umi bersama sahabat-sahabat Lumpur di Kuala Pari di Ipoh sana. So tanyalah berapa ni agak-agak kita nak baca satu hari ni, subhanallah kan. Jadi
Jadi ada yang jawab 100, ada jawab 200. Cuma tanya contohlah kata selawat. Hari ni kita naklah selawat kurang-kurangnya 1000 kali. Betul. Kan? 10 kali pun boleh. 20 kali boleh, tak paksa. Kan? Tapi kita hari ni kita kata cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita cinta kita kepada Rasulullah, kita tanam dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita perbanyakkan selawat kepadanya, kan? Bolehlah. Nabi tak larang. Nabi kata ke 10 kali pun okey. Satu kali waktu 10 kali pun okey. Tapi kalau seluruh dari hidup kita berselawat kepadaku, alangkah baiknya. Nabi kata alangkah baiknya kalau kita dapat berselawat seluruh hidup. Jadi janganlah kata umur kita dah orang kata semakin hari, bila Allah panjang, maksudnya Allah panjang, kalau umur kita ni bukan umur kita tu semakin panjang. Maksudnya waktu kita nak sampai kepada Allah tu semakin pendek. Jangan perasan bila Allah kata, bila happy birthday umur tu panjang ke umur. Tak panjang mana, umur tu memang semakin pendek dah. Kan? Semua angka tu semakin banyak, tapi waktu untuk sampai ke perhentian tu dah semakin pendek. Jangan perasan panjang lagi. So, apa yang kita buat, perbanyakkan. Maksudnya, kalau dulu biasa buat 100, contoh 100, naikkan 200. Kalau sudah biasa ada. Jadi hari ni, masa ni sama je. Orang berjaya, orang tak berjaya 24 jam juga sama juga. Dari zaman Nabi dulu sama juga masa 24 jam. Kan? Sahabat-sahabat yang berjaya tu sama juga 24 jam. Jadi kita ni yang kata nak ke tak nak guna masa yang sebaiknya. Kan? Jadi kita guna masa kita. Detik kan, maksudnya ni kita, kalau kita tak ada aim nak selawat 1000 sekali satu hari, tak dapat. Nak 10 pun kata nak dapat 100 kali pun payah kalau tak ada impian. Jadi kalau kita berusaha, bermujahadah lawan yang aku nak cukupkan selawat aku hari ni 1000 kali. Yang dah biasa 1000 kali, aku nak buat juga hari ni nak cuba 2000 kali pula. Yang dah biasa 2000 kali, up lagi naik. InsyaAllah sebab kita akan dapat. Sebab kita hari ni masa banyak kan, banyak masa rehat kita. Kita tengok WhatsApp pun kadang masa dah berapa jam tengok grup sama pula grup lagi. Grup sampai sekolah rendah pun ada semua, betul tak? Jadi kita kurang waktu aktiviti yang tidak berfaedah tu. So kita berselawat banyak-banyak kepada Nabi SAW. Sebab itu peluang untuk kita berjumpa Rasulullah SAW. Peluang kita untuk dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan selagi itu, dan selain daripada itu, kita dapat kelebihan kita bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bagi bukan saja di akhirat tu yang Allah janji ganjaran dia, tapi di dunia lagi kita dah dapat. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa hati kita akan rasa lapang, kita akan macam-macam lah. Rezeki pun akan datang, insya-Allah. Jadi itu antara amalan yang datang, menjemput rezeki datang pada kita. Kadang orang carilah manalah buat lagi meniaga sana, meniaga usaha, tapi sedangkan dia tinggal amalan-amalan yang menjemput rezeki tu. InsyaAllah. Dan dulu pun tak faham, orang kata macam mana rezeki kejar akhirat, dunia akan ikut. Tak faham pada mula. Macam mana kejar akhirat? Selama semakin hari Allah ajar. So kata, macam ni. Jadi apa yang kita kata kejar akhirat tu, perbanyakkan amalan kita. Kalau biasa 100, jangan duduk 100 je tu kan. Peluang tak esok kita mati, esok kita menyesal. Sebab kata, ya Allah, bila kita tengok sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bila kita sebut ni, bercambah ni pokok-pokok dalam syurga kita. Tanaman-tanaman hijau dalam syurga. Bayangkan hari ni memang kita kata kita dah buat baik kan, ikut perintah Allah SWT, layaklah kita masuk syurga. Bayangkan kita tanpa kita tak berbanyakkan zikir-zikir ni, yang apa yang Nabi Ibrahim pesan kepada kita kepada Nabi Muhammad SAW semasa Isra' Mi'raj, pesan kepada umat Nabi Muhammad Nabi Ibrahim sampaikan salam kepada kita ni, kita suruhlah jika umatmu nak tanaman-tanaman hijau di dalam syurga, so banyakkan tasbih tahmid tu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Bila kita berzikir tu mau naik, kita memang kena percaya, kena yakin. Kena yakin dengan apa yang disampaikan tu. Jadi bayangkanlah seandainya lah kawi sahabat-sahabat semua
Kita ni memang dipilih oleh Allah masuk syurga. Kan kita lepaslah masuk syurga ni sebabkan mungkin mati kita dengan kalimah la ilaha illallah apa semualah, Allah berkenan kita masuk syurga. Tapi syurga yang macam mana? Kan dalam syurga kita tu, syurga ni luas. Satu syurga ni orang kata kalau rumah lot ni tak ada benda lah, berpadang-padang. Jadi alangkah baiknya syurga kita itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau. Kan? Jadi kalau kita tak ada amalan-amalan ni, kita tak dengar pesan Nabi Ibrahim ni, kita tak dengar pesan apa yang Nabi sampaikan kepada kita ni, kita tak buat. Contohlah, tak apalah. 3/3 dah cukup. Dah dalam sembahyang dulu dah kita dah belajar dulu kan? Kan kata 3/3 subhanallah, alhamdulillah 3/3 tu cukuplah tu katanya. Tak cukup sahabat-sahabat. Nanti kita akan rasa rugi sebab bila kita nampak orang kata pohon-pohon di syurga tu kan. Ruginya, kenapa aku tak sebut subhanallah banyak-banyak. Alah ruginya. Kan? Sana bukan nak boleh tanam lagi dah. Tak boleh dah. Kan? Kita mati ni habislah amalan kita tak ada dah. Jadi kita nak agak anak-anak sampai kepada dia, orang pun sibuk juga. Jadi janganlah agak sedialah untuk sendiri. Janganlah kita agak orang lain untuk. Tapi kalau dia orang nak bagi tu tambahan kepada kita. Jadi perbanyakkan amalan-amalan tu. Subhanallah walhamdulillah walillah. Jadikan benda tu sebagai benda amalan kita. Dan kita perbanyak dari hari-hari kata aku nak tambah ni. Aku nak tambah. Jadi tidak mungkin sama sekali pokoknya ada dalam syurga, tuannya tak masuk dalam syurga. Betul tak? Itu salah satu peluang untuk kita sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita belajar pahala sedekah ni bukan sahaja kita wang ringgit kita, tapi kita perbanyakkan tasbih tahmid kita bajak orang buat baik, kita ajak share benda-benda perkara yang baik. Jangan share benda yang kita tak tahu ujung pangkal dia, yang bawa fitnah. Kita cuba elakkan. Jangan baca dulu mesej tu kalau apa-apa. Jangan duk share benda-benda yang kita tak tahu sahih kebenaran dia, yang kata bahaya sangat hari ni. Ujung jari saja boleh orang kata pahala pun boleh jadi banyak, tapi kalau kita silap langkah, dosa pun bertambah berganda. Na'udzubillah. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita banyakkan tasbih, tahmid. Tu salah satu Nabi dah terang kepada kita banyakkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadi insan yang Allah redha. Jadi bila kita buat kebajikan ni, bila kita buat sedekah-sedekah jariah ni, so Allah sayang tak? Insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul hati kita buat, Tuhan sayang pada kita. Nak tak Allah sayang pada kita? Ya sahabat-sahabat, nak tak Allah sayang pada kita? Nak kan? Sehari kita buat apa, kita solat, kalau kita tak berimpian nak Allah sayang kita, nak Allah redha kita. Tiap-tiap hari Umi pun beletek kat sini ni nak apa cakap macam tu lah. Sebab kita sama-sama lah kan, kita sama-sama tak. Kalau orang kata bayangkan kita masuk dalam syurga, kita nak impian masuk syurga tapi seorang-seorang. Tak best kan? Jadi kalau ramai-ramai kita tengok macam, tengok tu, Kowi, tengok sini, singgah lagi, Mawar, Mizan, kami kita nampak semua, kita kenal nanti insya-Allah. Permudahkan, mudah-mudahan kita sahabat-sahabat semua Mifo doa ni, semua kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita berusaha berlumba, dan sama-sama kita orang kata andainya tak ada sahabat kita ni, kita akan teringat masa tu ketika tu. Manalah sahabatku Kamil Razi ni yang dulu selalu duk ikut Umi Fo live contoh kan tidak pun tengok mana Umi Fo dulu selalu duk live. Itu aku ingat dia, mana dia tak nampak dia dalam syurga. Mesti kita akan, masa tu Allah akan ingatkan, dan kita cari sahabat kita. Insya-Allah kalau kita sahabat ni, kita sahabat kerana Allah Subhanahu Taala. Tak sahabat tanpa syarat. Tak payahlah kerana dia ada harta baru nak bersahabat. Tak payahlah kerana dia ada pangkat baru nak bersahabat. Tak payahlah kerana kepandaian dia baru nak bersahabat. Tak payah. Kita sahabat kerana Allah Subhanahu Taala. Kasih sayang sama kita kerana Allah. Saling mendoakan. Jadi doa sahabat ni yang sangat yang mustajab tu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Sahabat bila doa sahabat sendiri tak tahu kita doakan dia. Itu doa yang sangat mustajab. Kan? Jadi seolah pada sahabat dia, bila kita mohon pada Allah semalam, Cik Umi Fah terangkan, hari ni kita doa, jangan doa untuk diri kita saja.
Doakan untuk sahabat-sahabat semua. Doakan untuk semua mukmin, umat mukmin mukminat ni. Semua kita doakan supaya selamat dunia dan akhirat, supaya kita selamat. Kan? Jadi kita mohon pada taufik hidayah pada kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semua. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat capai syurga Allah Subhanahu Taala. Sebab apa nak masuk syurga ni? Semata-mata nak menikmati tu ke? Tak, ada lagi benda yang Allah nak bagi pada kita, iaitu kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta kita, yang jadikan kita ni kan, dari kita, daripada kita tak ada ni sampai kita ada, daripada kita lahir tu tak ada apa benda, Allah datangkan rezeki kita. Dan datangkan rezeki, jemput pula kita makan, dia jemput kita makan pelawar pula, kita makan buah-buahan pelawar pula. Lepas tu Allah suruh pilih pula makanan. Sayangnya, maha baiknya Allah pada kita kan. Jadi bila kita dalam kesusahan, Allah bagi ni, memang ujian Allah bagi setiap orang ada. Bila dalam ujian kesusahan, tak percaya tengoklah. Dalam ujian kesusahan, bila kita dah susah-susah, nanti Allah datang pula pertolongan dia. Datang kasih sayang. Allah uji, kita ni dah macam, yelah orang dalam ujian kan. Kalau ujian yang susah ni nak mengalir mata lah kan. Susah kan. Tapi doa nanti Allah datang pertolongan. Maha lembut, ya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita hamba yang selalu rendah diri. Jadi Umi selalu doa, ya Allah, jadi aku ni seperti macam padi lah seolah. Semakin tunduk semakin beris. So kita tak, maksudnya sampai kita tak rasa kesan apa-apa pun. Apa yang kita tahu ini hak Allah, ini hak Allah, bukan hak kita. Kita tak punya apa-apa pun sebenarnya. Jadi hari ini kita, kalau kita kita ada ni kan, kita nak bersedekah. Jangan sedekah benda-benda yang kita dah tak mahu dah. Kita dah rasa macam dah kasih orang lah. Tak boleh. Cuba hari ini kita berlumba-lumba sedekah yang terbaik buat orang. Cubalah. Kalau dulu mungkin kita tak apa, boleh juga kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bagi yang lebih baik. Nanti sahabat akan rasa gembira, seronok. Kita cuba macam tu, cuba berusaha. Maksudnya setiap hari kita upgrade diri kita supaya kita jadi lebih baik, Supaya Allah sayang kita. Umi tak sabar ni. Mudah-mudahan doakan Umi Umi kita sampai ke bulan Ramadan ni. Tak sabar-sabar rasanya, ya Allah. Dekat dah masa nak sampai Ramadan tu. Allah, indahnya masa kita beribadah dalam bulan Ramadan tu. Masa tu kan iblis-iblis yang jahat tu, yang selalu mengacau kita tu kan, dah diikat. So kita beribadah dengan tenang, damai. Mudah-mudahan kita dapat lagi menikmati malam Lailatul Qadar. So dapat. Sebab apa hari ni kalau kita dapat satu malam Lailatul Qadar tu, kalau Allah izin kita, bermulalah, jangan tinggallah solat tarawih tu kan. Susah macam mana pun kau tak sempat ke berjemaah, buatlah sendiri pun, buat juga usaha susah payah kita. Jadi sebab kalau kita dapat malam Lailatul Qadar tu, so kita punya ibadah macam 80 tahun, betul? 80 silap Umi dah lupa dah. Jadi so itu macam gandaan satu. Jadi kalau umur kita contoh kadang-kadang bukan sampai umur macam tu pun kan. Jadi kita dapat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Kita nak bahagia di sana, bukan bahagia di sini. Di sini dunia yang kita duk cari, duk lempah pulih dah, bukan tak boleh usaha. Boleh kita buat, tapi buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dunia dapat akhirat pun. Jangan lupa akhirat tu dah. Jangan yang penting bekalan dekat akhirat tu kita dapat. Jadi sebab kalau dunia ni dia ibarat macam dia kata macam tidur je. Kalau dia nak habuan-habuan kat dunia ni kan, ni macam ibarat macam kita tidur mimpi tu. Mimpi apa? Mimpi duduk dalam istana. Contoh dapat istana, dapat bina istana, duduk istana. Duduk dalam tempat yang mewah-mewah contoh. Lepas tu bila dah seronok sikit, tengok terjaga daripada mimpi. Macam itulah dunia ni. Kita kejar dunia. Okey, aku nak beli kereta mewah, aku nak ni. Sedangkan kita abaikan ibu ayah kita abaikan benda-benda yang Allah tuntut untuk nak bawa pulang ke sana, kita abaikan. So sampai masa Allah kata, dah sampai dah ajal kamu. Maksudnya sampai dah masa yang aku dah tetapkan. Kita terkedu, kita tak tahu nak apa. Masa tu kita tak bersedia. So kita mati dalam keadaan tu. Ada nak bawa kita mewah kita? Ada tak ada kan?
Ada nak bawa rumah mewah kita? Tak ada kan? Semua benda tak ada bawa. Tapi apa yang kita bawa adalah amal jariah kita. Amal jariah kita kan, ilmu yang bermanfaat kan, dan doa anak-anak yang soleh. Hari ini didiklah anak-anak supaya kita dapat doa kita, doa ibu ni mustajab, doa ibu ayah ni mustajab. Doalah kita nak dapat anak yang soleh dari mula mengandung lagi. So kita doakan dah kita dapat anak yang soleh. Doa mudah-mudahan. Tapi sebelum kita dapat anak yang soleh, kita kena jadi soleh-solehah dulu. Betul? Jadi insya-Allah bila kita jadi buat baik kepada ibu ayah kita, nanti anak-anak kita akan buat baik kepada kita. Dan jangan lupa kita, insya-Allah kita kalau hari ni kita nak anak-anak mendoakan kita dulu kena mendoakan ibu ayah kita. Jangan lupa setiap waktu doa untuk mereka. Hadiah setiap waktu. Ada rezeki Allah bagi, hadiahkan juga untuk mereka. Buat amal jariah untuk mereka insya-Allah. Jadi insya-Allah adalah bila Allah dah janji dah kita buat baik kepada ibu bapa kita, Allah akan balas buat baik anak-anak kita, buat baik kepada kita. Itu janji Allah. Janji Allah tu benar. Dia tak ada yang orang kata janji Allah tu benar, dan tak adalah yang orang kata takkan berlaku. Benda tu mesti berlaku. InsyaAllah, perhati tengok. Jadi kita buat baik, kita nak anak-anak kita buat baik kepada kita buat baik dulu kepada ibu ayah kita. Berbaktilah kepada selagi ada hayat mereka. Walaupun bapa mentua, mak mentua kita. Bila mereka jadi bapa mentua, mak mentua kita, jangan kita rasa mereka tu orang. Allah dah kata dah, bila Allah dah takdirkan mereka adalah jadi ibu ayah kita, buruk mana ke mereka, apa ke mana, kita kena berusaha untuk dekat dengan mereka, sebab mereka adalah ibu bapa kita. Dan sama je dosa kita lawan mak ayah kita dengan melawan mak mentua dan mentua. Cabaran tu kan. Sebab mereka kita bukan dari kecil dengan tu, kadang ada cabaran, tapi kita berusaha ke arah tu. Masa salah macam mana mereka ke, apa yang tak betul dengan pendapat kita ke, kita berusahalah maksudnya untuk merapatkan yang baik. Selalulah hadiahkan kepada mereka. Hari ni orang senang je. Kalau orang tak ngam dengan kita, langsung macam akan ambil lah, biasalah manusia kan, bukan semua satu pendapat. Selalu hadiahkan. Ini selalu nasihat tu. Hadiahkan surah Al-Ikhlas tu kepada mereka. Setiap semayang, hadiah kepada ibu bapa kita, hadiah juga kepada ibu bapa mentua kita. Supaya dengan insya-Allah bila orang ni contohlah kan, kalau orang kasih kita buah tiap-tiap hari kan, kita ni tak suka orang tu. Tapi dia cari tiap-tiap hari dia hantarnya buah limau, dia hantarnya buah apple, dia hantarnya makanan, dia hantar ni. Lama-lama rasa cair tak kita? Cair juga, betul kan? Tentulah ibu bapa kita, apatah lagi ibu bapa. Dia pun mungkin dia berusaha untuk rapat diri, tapi mungkin dengan karakter masing-masing, kadang ada egonya masing-masing kan. Tapi insya-Allah kita hadiah kepada mereka setiap hari. So insya-Allah. Kalau yang ni kita hari ni kalau ada masalah, bukan lari daripada masalah ya sahabat-sahabat. Kita bukan lari daripada masalah. Kita cuba cari cara menyelesaikan masalah. Bukan sahabat, hari ni kalau setiap orang ni nak yang baik je. Dia pun, kita ibarat kita ni macam lakon drama TV pula kan. Nama dia skrip. Boleh lah skrip kan. Ini Allah yang bagi kat kita, maksudnya datangi masalah untuk kita. Allah dah pilih dah masalah untuk kita. Tapi sebab kita sebagai hamba, sifat hamba ni melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, redha apa yang Allah bagi kita. Jadi hari ini kalau kita dalam masalah, bukan lari daripada masalah. Kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita macam mana mengatasi masalah tu. Mengadu banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengadu banyak pada manusia. Silap kita hari ni, pasal kita banyak mengadu pada manusia. Manusia tak boleh tolong kita. Kadang-kadang dia bukan dia tolong lagi, dia kata lagi, aku dah kata dah jangan kahwin dengan orang tu. Contoh. Aku dah kata dah jangan macam tu. So, dia selalu manusia akan cakap macam tu. Dia takkan dapat tolong kita. Kecuali kalau kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan hadir sahabat-sahabat untuk kita yang mendamaikan. Maksudnya adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mengadu dengan Allah SWT. Lagi banyak masalah Allah datang pada kita. Lagi banyak sujud kita kepada Allah SWT. Mohon pada, itulah peluang kita mendekat diri kepada Allah SWT. Sebenarnya setiap masalah tu, setiap Allah yang datang masalah kepada kita tu bukan sia-sia. Allah sayang kita. Macam mana pula sayang ni, kan? Kan? Macam mana pula sayang ni, asyik macam, kan kita rasa macam, orang lain tak kena pun kita je asyik ni, kan? Kita je asyik dirundung malang. Malang pula. Tapi sebenarnya bukan malang. Ini Allah uji kita. Allah sayang kita. Allah nak kita dekat pada dia. Allah nak bagi syurga. Allah nak bagi syurga kat kita. Kalau kata kalau Umi Fu kata dekat dengan Umi Fu ni, kalau apa-apa nanti Umi Fu nak bagi banglo mewah. Contoh, mesti suka kan. Tapi Umi Fu tak ada apa-apa, nak bagi apa macam tu. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat. Allah boleh beli apa-apa je yang dia nak kepada kita. Janji-janji di syurga tu pasti benar. Jadi kita rapatlah diri dengan Allah SWT. Jangan jauh pada dia. Ini ada tak, ada masalah semayang pun hidup. Macam mana? Jadi bila orang kata ada pernah Umi Fu jumpa, dia kata, engkau tak terima lagi. Masa tu Umi budak-budak lagi, agak-agak budak-budak cerita kan. Ni akak ni banyak masalah ni, yang macam-macam dia kata. Saya ni yang Umi Fu yang bodoh-bodoh budak ni kan, cakap lah, semayang banyak ke? Solat, ingat Allah macam ni. Kau tak ada masalah, kau tak kena lagi, kau tak tahu? Kau budak apa tahu? Kata tu kan. Terjengang, Umi tak tahu nak cakap apa-apa kan. Tapi sebenarnya tak, bukan. Ada masalah lagi dekat pada Allah SWT. Nanti hati kita akan tenang. Lama-lama tak sedar masalah tu selesai. Betul. Tapi kalau kita lagi duk merungut, apalah, kan tak reda dengan Allah SWT. Apalah orang lain tak kena, aku ni asyik ni, aku ni. Kan? Agak-agak tenang ke? Agak-agak kita boleh damai ke? Agak-agak kita boleh rasa lega ke dengan masalah kita? Tak kan? Tapi kalau kita mengadu, ya Allah, bangun malam-malam kan syahadunya kata, menangis rasa macam lega. Sebab kita mengadu kepada yang maha hebat, maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mengampuni, yang pengasih dan maha penyayang. Selalu kalau pesan guru Umi Fu kata, ya sebutlah selalu bangun malam tu, ya arhamar rahimin yarhamna, ya arhamar rahimin yarhamna. Mengalir air mata insya-Allah. So kita mohon mengadu pada Allah Subhanahu Taala kan, merendahkan diri. Jadi hari ni contohlah kita ni tak ada, Allah tak, kadang-kadang bila ada masalah, kadang-kadang seketika saja. Lepas tu nanti Allah akan lega. Lepas tu nanti kemudian lagi Allah akan datang lagi. Tapi masa kita dalam ketenangan, maksudnya kita dalam ni, doa pula untuk orang lain. Jangan doa untuk diri kita pula. Doa tu ingat kawan kita tu anak dia sakit kan, doa dia tu malam bangun, ya arhamar rahimin yarhamna, ya doa untuk orang pula. Kan tu pahala sedekah ni, nak rabut pahala sedekah. Doa yang dia sahabat tak tahu tapi kita doakan untuk dia insya-Allah. Kan kalau kita tengok rasa macam nak tegur, tak boleh, bangun doa pada Allah Subhanahu, rintih pada Allah. Sebab hati manusia ni Allah yang pegang. Jadi jangan risaulah manusia ni buat apa ni, macam ni. Kita tak boleh ubah dia, tapi Allah boleh ubah dia. Allah yang pegang hati dia. Allah yang pegang hati dia. Jadi bila Allah dah pegang hati dia, dialah yang maha kuasa. Jadi kita rayu pada siapa? Rayu pada dia lah yang tepat. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan datang. Jadi contoh kalau kita ni hari ni cari kawan, tak ada kawan. Kadang-kadang dapat kawan makan kawan. Kan contoh kan, tak dapat sahabat lagi. Contoh, cari. Sebab sahabat ni bukan boleh kita cari, kadang-kadang kita tembak, engkau lah sahabatku. Tengok makan dari belakang. Sebab Allah yang maha mengetahui, kata, bukan kau yang mengetahui, asal aku yang mengetahui, Allah kata. Jadi rayulah pada dia. Saya mohon pada dia, insya-Allah kalau aku seorang sahabat yang baik, seorang yang boleh orang kata sama-sama kita di hidup ni, tak seronok ke tak sahabat. Kena ada sahabat juga. Jadi sahabat ni adalah anugerah Allah Subhanahu Taala. Doa dia satu hari kita doa. Allah hadir sahabat yang tak diduga-duga datang sama-sama yang seling dengan kita. Kan? Selalu orang sahabat ni selalunya kalau nak tengok orang ni kan, yang selalu puji-puji kita tu belum tentu lagi. Belum kata sahabat ni selalu puji kita kan. Jangan. Ada dia orang kata tak bolehlah kita ni yang cakap kena berhati-hati. Sebab yang selalu sahabat yang baik ni
dia akan tegur kita. Kita buat salah, dia tegur. Dia pelan-pelan, dia akan jaga aib kita. Dia tak akan tegur kita depan orang ramai. Dia akan macam ni bincang. So, itu adalah sahabat yang baik. Dia adalah macam cermin kepada kita. Sahabat yang baik adalah macam cermin kepada kita. Kadang kita ni lupa. Kita kan manusia, selalu lupa, leka. Bila apa, sahabat yang baik ni dia akan tegur kita. Itulah sahabat, insya-Allah. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi buat kebaikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia menyerulah kepada kebaikan atau sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, menyatakan pengakuan bahawa setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai melakukan sedekah. Hal ini menjelaskan makna tasbih dan perkara-perkara yang disebut sebelumnya, kerana amal ma'ruf dan nahi munkar adalah fardu kifayah. Kadang-kadang boleh menjadi kewajipan fardu ain. Jangan mencegah mencegah amal makruf ni kan, nahi mungkar ni. Kita ajak kepada yang kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kadang-kadang jadi kepada fardu kifayah, kadang-kadang dia jadi kepada fardu ain, kewajipan kita. Jadi itu adalah satu pahala sedekah juga untuk kita, insya-Allah. Dan sebahagian ulama berkata pahala atas perbuatan wajib 70 darjat atas perbuatan sunnah berdasarkan satu hadis. Okey, nanti kita sambung lagi. Pukul berapa dah? 10.30. 11.30. So cukuplah setakat ini. Kalau kita cakap panjang-panjang pun, kalau tak, benda ni tak dimanfaatkan, rugi juga kan. So hari ni apa pun ujian kita Allah bagi, berdamailah kita dengan takdir. Apa masalah kita, jangan kita keluar daripada masalah kita. Maksudnya kita cari caraan penyelesaian, dan cara yang terbaik ialah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, sebut selalu bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa perkara, bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sayang kita. Sayang buat apa kita kepada kita tu, tapi sayang lagi Allah pada kita sebagai hamba dia. Allah sayang pada kita sebab Allah nak kita yang terbaik. Allah tak nak kita masuk dalam api neraka. Allah nak kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikut dan taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa-apa kebajikan yang kita buat hari ini, kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita. Allah sayang semua sahabat Umifu, insya-Allah. Mudah-mudahan bila Allah sayang pada kita nanti seluruh penduduk langit pun sayang pada kita dan mendoakan untuk kita. Dan penduduk-penduduk bumi pun sayang pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini kita sama-sama amalkan. Kita berusaha bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum tu kita selawat tafrijih lah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wazitan hal bil qada wa tanfariju bihil kurab wa tuqa bil hawaij wa tunali bil raib wa sunu khawatim wa istasghal ghamam wajhi karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sebelum tu sekejap Umifu nak sekejap. So dekat tangan Umifu ni Syafakilah Cream. Ni adalah produk keluaran Umifu. Jadi ini adalah satu krim lah. Krim ni dia memang orang kata berguna, setiap orang kalau boleh ada dalam rumah. Sebab dia ni, krim ni bukan dia krim saja, tapi dia memang dia buat daripada basic dia daripada lada hitam. Lada hitam ni memang bagus, dia ada antioksidan juga. Jadi dia memang bagus kalau orang rasa macam stres ni, sakit bahagian tengkuk, dia boleh buat urutan untuk bahu kanan kita, bahu kiri kita, dekat bahagian tengkuk kita, kat pinggang kita, insya-Allah dapat bantu. Dia bukan sahaja krim, tapi krim ni dia serta dengan doa, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau ikhtiar kita. Kalau semalam Umifu jumpa sahabat tu, dia memang tengah sakit lutut. Kebetulan Umi datang, dia sakit sangat. Dia kata berjalan rasa berat sangat. Terus dia kata alhamdulillah lah Umifu, dia kata alhamdulillah Allah gerak engkau datang. Bawa ni dia tu semalam tanya dia, alhamdulillah, dia kata banyak dah, ringan banyak dah.
Dan dengan izin Allah Subhanahu Taala. Dan harga dia sekarang ni kalau beli dekat Shopee lagi murah. Info je dah dapat dengan harga murah dekat tak silap. Info dekat Shopee ni dah RM15 je. So boleh tengok link Shopee, tengok Syafaqillah Cream, so dapatkan dekat dekat Shopee insya-Allah. So tu dan info gunakan produk ni untuk kebajikan. Nanti sebagai ada persen-persen dia info buat untuk kebajikan Fuzia Ummah. Insya-Allah mudah-mudahan membantu kita orang-orang kita di luar sana kan. Kadang sian saudara kita di luar sana. So kalau kita tak berkasih sayang, siapa lagi kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama sokong produk Muslim insyaAllah. Dan sekianlah dari Minfo. Jumpa lagi insyaAllah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Allah panjang umur kita lagi. Dapat lagi kita buat kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih sama-sama insyaAllah. Sama-sama yang sudi live bersama Umi. Okey, jumpa lagi. Maaf ya, kadang-kadang Umi tak dapat sebut lah. Sana Ladis, Wishari, Aziz, Azima. Siapa tu? Kowi, sampai terjelan-jelan lidah ni. Nozami, Lina Nadira, Bazir Aziz. Apa tu? Cik Mahaya. Siapa lagi? Muhammad Apid. Lagi siapa? Yang Umi tak sebut tu. Samalah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi live bersama Umi insya-Allah. Jumpa lagi. Jangan lupa share ya. Okay, bye.